Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan sembang-sembang pasal persoalan macam mana kita rasa ibadah kita, umrah kita, haji kita diterima. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sebenarnya persoalan ni ada banyak kali saya ditanyakan. Tapi sebenarnya saya tak dapat nak sampaikan dengan saya tak dapat cari perkataan yang sesuai untuk saya sampaikan. Tetapi minggu lepas saya ada dengar satu podcast daripada seorang ustaz. Jadi saya rasa saya boleh sampaikan jawapan untuk persoalan ini. Soalan dia, macam mana kita tahu yang kita punya ibadah ni diterima? Sebelum tu saya berdoa supaya ustaz tu dirahmati, semua jawatan kuasa yang buat podcast tu pun dirahmati Allah. Terima kasih kerana buat podcast dan kerana itu saya pun mendapat ilmu. Okey, macam mana kita nak jawab persoalan ini? Dia simple. Kak Lin, macam mana saya nak tahu saya punya umrah ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama sekali kita tahu ibadah haji dan umrah ni adalah wajib untuk kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam. Okey, jadi itu adalah kewajipan kerana itu adalah rukun untuk kita. Okey, macam mana kita nak tahu sangat ni? Okey, macam ni sebenarnya kita anggap dalam satu situasi. Okey, seorang guru dan seorang anak murid. Kita ada seorang guru dan seorang guru ni dia memberi tugas kepada anak murid dia. Contohnya 5 tugasan. Jadi guru ni pun pergi. Kemudian apabila guru ni dah balik, murid ni kata, cikgu, saya dah siap dah 5 tugasan yang cikgu bagi. Jadi sebenarnya dalam ibadah pun begitu. Jadi kalau kita rasa dalam ibadah kita Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata ia adalah wajib untuk kita melakukannya. Kemudian apabila kita dah lakukannya, ya Allah ya Tuanku, aku dah lakukan perkara yang kau suruh. Macam mana ibadah kita? Sebenarnya ibadah kita itu membawa kepada kejayaan. Seperti anak murid ini, apa yang cikgu suruh itu adalah sebenarnya membawa dia kepada kejayaan. Mungkin apa yang disuruh itu adalah di sekolah menengah. Sebenarnya tugasan itu akan membawa dia kepada universiti. Okey, bagaimana pula dalam kes kedua? Misalnya, apabila cikgu tu pulang, anak murid ni kata, ya Tuan Guru, kata, Ana dah habiskan dah tugasan yang Tuan Guru bagi. Ini dia tugasan. Ana harap Tuan Guru tolong terima, dan kalau ada kesalahan, Tuan Guru tolong betulkan. Ana betulkan. Apa yang Ana buat ni, Ana akan betulkan mana yang salah. Apa perasaan Tuan Guru? Ini sebenarnya untuk kejayaan anak murid tu sendiri. Sebenarnya guru-guru kalau dia bagi tugasan, murid buat ke tak ada kaitan. Guru tu dah jadi guru. Jadi kejayaan tu adalah kejayaan anak murid. Okey, kita berbalik kepada situasi kita seperti juga kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya Allah ya Tuhanku, apabila pulang, ya Allah ya Tuhanku, aku dah melakukan yang terbaik. Ya Allah ya Tuhan, terimalah ibadahku. Terimalah ibadahku. Dan kita rasa kalau kita datang lagi, kita akan buat lagi baik, lagi sempurna. Okey, dalam kes yang ketiga pula, kita setelah tuan guru cikgu balik, lepas tu anak murid tu kata, ya Allah ya Tuan Guru, cikgu saya mampu siapkan 3 saja tugasan. Cikgu bagi 5, saya mampu siap 3 saja. 2 lagi saya tak mampu siapkan. Jadi apa perasaan Tuan Guru tu? Memang tak siap tugasan, tetapi kita meminta maaf dan kita meminta supaya ditunjukkan. Jadi dalam kes 1, kes 2, kes 3, lebih mana yang paling terbaik? Kita dapat fikir. Yang pertama tu kita berbangga dengan apa yang kita dah buat. Yang kedua tu kita memang dah sempurnakan, tetapi kita merayu supaya apa yang kita buat tu diterima. Yang ketiga tu kita tak dapat melakukan dengan yang baik, tetapi kita memohon keampunan. Jadi macam mana ibadah kita? Bila balik tu kita macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya tak ada ibadah yang sesempurna mungkin, tetapi kita berusaha untuk menjadi sempurna. Jadi bila ditanya macam mana tahu ibadah kita diterima, saya pun tak dapat nak jawab. Inilah dia perumpamaan yang paling dekat. Perumpamaan yang paling dekat. Kita sendiri dapat fikir. Seperti saya sendiri. Adakah kerana saya pergi umrah, saya boleh ceritakan semua? Tidak. Sebenarnya saya ceritakan pengalaman saya. Pada awalnya YouTube ni saya buat untuk ceritakan pengalaman saya. Kemudian ada yang tanya. Semua konten-konten saya adalah menjawab persoalan yang tanya. Macam mana perasaan saya gembira? Bila saya gembira buat video adalah kerana apabila ada yang cakap, Kak Lin saya baru balik, Kak Lin saya akan pergi. Maknanya ada komunikasi. Mereka bagi tahu saya, I love you Ustazah. Walaupun saya bukan Ustazah, saya terima I love you-nya. Bermakna itu yang menggembirakan saya. Saya berkongsi pengalaman saya. Adakah saya yang terbaik? Tidak. Ramai lagi yang terbaik. Ada lagi orang yang duduk di Mekah, ada yang duduk di Madinah, mereka lebih baik dari saya. Ada yang mutawifah, mereka lebih baik daripada saya tentang ilmu macam mana nak pergi. Saya hanya memberi pengalaman saya, kerana saya telah pergi. Jadi kalau nak tanya, saya jawab dari pengalaman saya. Itu sahaja. Jadi macam mana nak tahu ibadah kita diterima? Saya pun tak pasti. Kita sendiri tahu. Jadi lebih baik jika kita pulang, jangan berbangga dengan ibadah kita.
Kerana sama ada ibadah kita diterima Allah atau tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita sendiri tidak tahu, tetapi dalam hati kita, kita sentiasa meminta supaya ibadah kita diterima. Seperti juga orang yang meninggal dunia, kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga urusan jenazahnya dipermudahkan dan diterima segala ibadahnya. Bermakna penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ibadah kita adalah tergantung. Kita tak tahu. Kita hanya memohon, meminta. Macam itulah, macam mana nak tahu ibadah kita, haji kita, umrah kita diterima. Persoalannya tetap tidak terjawab, tetapi masing-masing kita dapat jawab. Sentiasa meminta ibadah kita diterima. Sekecil-kecil ibadah, sedekah kita, solat kita, makan kita, hantar anak pergi sekolah, itu adalah semua ibadah. Sentiasa mendoakan, sentiasa berzikir supaya ibadah kita diterima. Kerana apa? Seperti cikgu dan anak murid. Cikgu memberi jalan. Okey, kalau buat ni, dia akan buat satu-satu dari tingkat ini, level ni. Kemudian dia akan masuk universiti. Itu sebenarnya perjalanan dia. Dalam ibadah kita pula, okey, kita akan buat ni, kita akan buat ini, sesempurna mungkin. Kerana ini jalan kita ke syurga. Itu hidup yang kekal abadi. Okey, itu saja. Panjang dah saya bercakap. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.